وبارك على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد. Yang dimuliakan Tuan Imam yang berusaha seluruh jawatan kuasa masjid, pimpinan masyarakat, alim ulama, dan tidak ketinggalan tetamu Allah, pakcik-pakcik, makcik-makcik, muslimin, muslimat, adik kakak yang dirahmati Allah sekalian. Saya rasa saya tidak asing lagi dah di masjid ni. Sebelum ni 2 kali dah saya mari. Ingat ke tidak tak? Ni kali ketiga ni. Kalau hak perasan dah, hak tak perasan tak tahu. Dulu sebelum ni saya pernah berforum di sini. Forum bertajuk Islam Liberal. Tak ingat tak apa. Dan wajahnya saya biasa dah bagi sini 2 kali. Ini kali ketiga dah. Pada malam ini saya akan berbicara tentang tarbiyah keluarga. Bagaimana kita mendidik keluarga, khususnya anak-anak kita, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita. Baru ni bulan lepas kita sambut Maulid. Ya, di Kelantan ni sambut Maulid meriah lah. Panggil orang makan, kemudian kita selawat kan. Setiap kali saya pergi jemputan Maulid, saya tengok orang buduru, dia kata buduri. Tak apalah, tu sikit-sikit. Tapi kebanyakan kita hafal. Saya orang Kelantan ni hafal, Masya Allah. Hebat. Dan mengikut ulama-ulama yang menulis tentang Maulid, bagaimana kita menyambut Maulid, mereka menyatakan Maulid ni kita kena sambut hari-hari. Nabi ni, nak contohin Nabi ni sepanjang tahun sebenarnya. Tujuan sambut Maulid ni kerana apa? Kerana nak tiru akhlak Nabi. Sebab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam Al-Quran adalah merupakan rahmatan lil alamin. Sebagaimana firman Allah, wa arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan engkau wahai Muhammad mereka sebagai pembawa rahmat ke seluruh alam. Dan Nabi juga merupakan contoh utama kita berdasarkan firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh tauladan terbaik, yaitu bagi mereka yang mengharapkan berjumpa dengan Allah dan percaya kepada hari akhirat, dan dia mengingati Allah selalu. Surah Al-Ahzab ayat 21. Sebab kerana itulah kita tak pelik, walaupun sekarang ni boleh Rabiul Akhir tak, kita sambut, kita catch up pasal Nabi juga. Dan fokus kita pada malam ni bukan nak cerita kisah kelahiran Nabi, kisah maulud tak. Kita nak cerita lagu mana Nabi kita ajar kita cara didik anak. Bagaimana Nabi ajar kita cara didik anak, dan bila mana kita buat apa hak Nabi ada, insya-Allah anak kita jauh dan
kita harapkan perangai anak kita tu serupa perangai Nabi. Ya. Hari ini kita tak bicara tu. Saya dipahamkan ada majlis nak buat handphone banyak. Sama majlis sampai apa tadi? Saya betul-betul tua. Apa ni? Apa tak ada di majlis? Tak apa nak saya betul-betul tua ke apa ni? Pada saya untuk mengeratkan hubungan sesama kita, silaturahim, dan alangkah baiknya kalau sekiranya kita boleh mengamalkan apa yang kita bicara ini untuk lahirkan satu masyarakat Islam yang kita kata masyarakat Islam yang misali contohnya. Ya, kita kampung ni betul hilir kan? Betul hulu. Kampung betul hulu ni bila dengar dari segi keluarga anak-anak, masya-Allah jujur. Tak ada beza sosial, tak ada masalah-masalah remaja, ya, comel. Kita dengar hal itu. Boleh dah, insyaAllah dah. Kita fokus malam ni bagaimana cara mendidik anak-anak mengikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Yang ni saya sikit. Saya teruskan kepada tajuk kita. Bagaimana kita mendidik anak-anak? Okey, ada 8 soalan lagi. Sila jawab soalan ini dengan penuh kejujuran. Jangan menipu diri sendiri. Soalan-soalan ni sebenarnya cara bagaimana kita nak didik anak. Mungkin ada yang tanya, Ustaz, saya ni tua dah, ada anak besar-besar aku dah, ada cucu dia. Tak apa, cucu lah, tak apa, tu dia cucu pula. Jangan bayangkan, tak ada kapal dah kita, maka tak ada telinga dia, nak buat kapal, tak ada anak dah, besar-besar. Tak, kita kena layak pada anak kita, ya, supaya dididik cucu kita dengan didikan sempurna, didikan comel. Macam mana dia ajar. Jadi cara nak didiknya melalui soalan-soalan ini. Kita jawab satu persatu. Dan saya minta masing-masing setiap kali saya kumpul soalan jawab, boleh? Jawab, jangan menipu. Jawab, jangan menipu. Dan cara jawab tu saya tak saya jawabkan mulut. Saya minta jawab dengan hati. Sebab hati tidak akan menipu. Firman Allah, balil insanu ala nafsihi basirah. Bahkan manusia itu atas dirinya dia kenal, dia tahu siapa dia. Jawab 8 soalan tu, berapa hak right, berapa pakar. Lepas ni sudah nanti kita buat kesimpulan. Soalan pertama, adakah anda, wahai para bapa dan ibu, telah melaksanakan kewajipan tarbiyah terhadap anak-anak anda? Jawablah nanti ya ataupun tidak. Kita selaku ibu dan bapa, kita didik, tarbiyah ni didik. Kita didik ke anak kita dengan didikan Islam. Ataupun kita hanya sekadar kahwin, dapat anak, bila anak kita besar sikit boleh pergi sekolah, kita angkat sekolah, suruh cikgu je didik. Kita tak cara, tak berapa. Kita tanya balik, adakah kita telah melaksanakan kewajipan tarbiyah ataupun pendidikan pada anak-anak kita? Bapa dan ibu anda, itu maksud saya lah, telah menanamkan dalam jiwa mereka akidah tauhid sejak kecil. Contoh dia rukun iman, ya. Kita ajar ke tidak pada anak kita, contoh dia sifat-sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, wujud, qidam, baqa, contohnya secara mudah supaya dia faham dengan bahasa yang mudah. Sebab apa? Kalau kita biarkan anak kita dalam keadaan tidak dididik
ditarbiah dengan akidah Islam, bimbang nanti anak kita akan menyimpang akidahnya. Karena fitrah fa abawahu yuhawwidani atau yunassirani atau yumajjisani. Hadis riwayat Bukhari. Setiap anak lahir dalam keadaan fitrah, suci bersih. Maka mak ayahnya lah yang menentukan akidah anaknya, mahu jadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Kita harus menentukan akidah anak kita. Dan akidah anak ini dia bermula daripada anak kita boleh berfikir, mumayyiz tu. Kita kena tanamkan dalam diri anak kita akidah itu. Contohlah, kalau anak kita hantar ke mana? Ke tadika. Tadika anak kita hantar tu ada ke tidak? Kenal Allah. Surah-surahnya adalah nasyid al-asma'ul husna, kan? Nas'aluka ya man huwallahu alladhi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar. Tadi ke mana ajaran itu? Pastilah. Hantarlah anak ke tadi kan? Pasti. Sekolah tu atau tadi kata ada nama-nama Nabi. Contoh. Nama Nabi itu mana? Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Shu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Tababilah. Dari mana ajaran itu? Ada kita ni. Telah menyuruh mereka mengerjakan salat semenjak umur mereka 7 tahun. Dan ada otak mereka kiranya tidak mengerjakannya ketika masuk umur 10 tahun. Ingat balik, bagi recall balik. Masa kita muda-muda dulu, anak kita kecil-kecil, kita ajak, kita suruh anak kita sembahyang dah. Masa umur 7 tahun tu dah yang 1. Ya, waktu lagi sekolah pagi tu kita suruh dia sembahyang subuh dah. Ataupun kita blorak anak suruh pergi sekolah, ya, sembahyang subuh tak payah. Ada mak ayah lagu tu. Dia blorak anak suruh pergi sekolah, subuh tak sembahyang. Hari Minggu pakai tak kerja lah. Kenapa tak pergi sekolah? Pakai tak sembahyang subuh. Sedangkan Nabi kita suruh di tarbiyah Nabi kata apa? Muru awladakum bis salah wa hum abna'u 7 sinin. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10. Wa farriqu bainahum fil madaji'. Suruh anak kamu mengerjakan salat ketika mana umur 7 tahun dan pukul mereka kalau tak sembahyang ketika mana umur 10 tahun darjah 4. Laki dan anak perempuan. Masuk umur 10 tahun kena dilasi lah. Laki puan dengan mak ayah tak boleh sekali lah. Anak kita tu kena dilasi. Ini tarbiyah Nabi. Ada kita suruh anak kita sembahyang? Kalau ada, right. Kalau tak ada, pakar. Yang keempat, telah membesarkan mereka dengan akhlak Islam yang mulia. Daripada sifat benar, amanah, berbuat baik dan istiqamah. Semaya, ini pula akhlak. Adakah kita selaku ibu dan bapa telah membesarkan anak kita dengan akhlak Islam yang mulia? Antara akhlak yang mulia itu apa? Cakap benar dan tak pelawak, sifat amanah, tidak khianat, kemudian buat baik kepada orang tua, tidak gagal, dan istiqamah melakukan
amal-amal Islam. Kita didikkan anak kita dengan akhlak Islam. Jumpa orang tua, mana saling hormat pada orang tua, atau bagaimana? Yang berlaku pada hari ini anak kita hilanglah hormatnya pada orang tua. Banyak jadi begitulah. Ya, kalau musim gaya dia tak cara dah pada bagi mama, buat saudara dia, duk main telefon dia. Ya. Duk selain game dia dengan YouTube-nya, dengan Korea-nya, macam-macam. Tak hormat kepada orang tua. Sedangkan Nabi kita ajar, Nabi kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma nahala walidun waladan afdala min adabin hasanin." Ya, tidaklah nahala walidun waladan, tidaklah mengajar ataupun memberikan oleh seorang bapa kepada anaknya yang lebih afdal daripada adab yang baik. Kerana seorang bapa yang paling baik diberi kepada anak bukan telefon, bukan handset, bukan lain. Dia ajar anak dia dengan akhlak ataupun adab yang mulia. Kita kena ajar anak kita adab, cara hormat orang tua, adab makan, adab tidur, adab bergaul. Banyak adab dalam Islam kita kena ajar pada anak kita. Persoalannya kita buat tak dia? Kalau kita buat, baik. Kalau tak buat, angkah. Yang kelima, adakah anda wahai para bapa dan ibu telah mendidik mereka untuk menjunjung perintah Allah, menjauhi larangannya, dan adakah anda telah memperkenalkan kepada anak mana yang halal dan mana yang haram? Selaku ibu dan bapa, kita suruh ke anak kita junjung perintah Allah. Dari segi pakaian lah kita ambil, cara berpakaian, yang diajar, yang diperintah oleh Allah. Perempuan pun ada itu juga. Sebab kita lihat mutaakhir ni dah lama dah kita merintah ni, semangat nak jaga aurat tu dah makin berkurangan dah, makin menipis dah. Di kampung saya tak tahu lah kampung ni, di kampung saya ni orang muda-muda pakai seluar pendek dah ni. Tak malu dah pakai seluar pendek. Lelaki tak apa lagi pakai seluar pendek. Saya difahamkan di Kota Baru dekat dengan PCB tu ada satu kafe, dia pakai boxer di kafe, pakai boxer. Tahu boxer ke apa? Tanya orang muda-muda tahu boxer. Bawah seluar pendek tu betul, pendek lagi boxer, bos pendek tu. Berlaku di Kelantan kita. Tengok perempuan pula di sekolah, dia pakai tudung molek, balik sekolah dia pecah duduk, dia buat budak sejuk muka. Lepas tu dia start motor, dia aspire, pakai sport track, t-shirt, mau kamu ada ke sini? Ada je lagi tu. Sekolah orang, sekolah lagi. Tapi kerja sekolah, dia buka tudung, atau saya bagi orang kenal, dia pakai sejuk. Apa dia pakai untuk teteh. Sedangkan Nabi SAW mengajar kita memastikan anak kita junjung perintah Allah. Anak kita tahu mana yang halal, mana yang haram. Dari segi makannya contohnya. Kata Ibn Abbas, "Ya'malu bi ta'atillah wattaqu ma'asillah wa muru awladakum bimtithalil awamir wajtinabin nawahi fadzalika wiqayatun lahum wa lakum minan nar." Beramallah dengan ketaatan terhadap Allah, takutlah maksiat terhadap Allah,
suruh anak kamu menjunjung perintah Allah, meninggalkan larangannya. Itu adalah perisai pemelihara kamu daripada api neraka. Anak kita pun terpelihara, kita pun terpelihara daripada api neraka. Kita wayak kepada anak kita halang-halang dosa pahala syurga neraka, mana hak boleh buat, mana hak tak boleh buat. Masa anak kita bersama kita dulu, kita ajar tak? Ataupun sekarang ni ada. Kalau ada, alhamdulillah, baiklah. Kalau tak ada, bangga. InsyaAllah. Sikit lagi dah. Sampai soalan ada 3 lagi. Soalan ke-6. Adakah anda, wahai para bapa dan ibu, telah mendidik mereka, anak-anak, untuk cintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membaca Al-Quran? Di rumah kita tu ada tak? Kita kata CD ataupun filem-filem berkaitan dengan perjuangan Nabi contohnya, ataupun buku sirah Nabi kita bacakan kepada anak-anak kita di hujung minggu. Sebab anak kita ni kalau kita tahu ada buku, pakai dia tengok apa lain. Dia tengok kartun kan, Boboiboy, kartun apa lagi, Upin-Ipin. Tak perlu Upin-Ipin ada mengajar juga. Ada kartun-kartun untuk senonoh tu, macam mana dia tengok. Apa salahnya kalau kita beli buku-buku cerita tentang perjuangan Nabi, perjuangan sahabat, supaya mereka baca, ataupun kita sendiri baca, jumpa pada jemaah, baca kisah Nabi. Dan ada yang kita ajar anak kita baca Quran. Kalau tidak muak apa aja lah. Kadang-kadang muak dia boleh baca Quran, dia ajar. Ayah sibuk, ataupun ayah yang ada baca Quran, ayah baca Quran. Macam saya khatam Quran dengan ayah saya. Ajar. Kalau guru tak mampu, hantar anak kita ke kelas Iqra' ke Qiraati ke Baghdadi ke macam-macam tadi kan. Hantar kita. Hantar sekolah, nak hantar keluar pada Iqra' Qiraati, belum bayar Ustaz. Banyak mana bayar? Banding dengan tuition. Tuition bahasa Inggeris, tuition matematik, sains kita boleh bayar banyak tau. Bab mengaji ni kilo benar. Tengok mak ayah lah. Kadang-kadang hotel Al-Quran dia bagi kain sama sebelah $10 kilo. Ustazah dulu mengajar lama dah anak kita. Selama dia mengajar dia dapat kain sama sebelah $10 kilo. Kalau tuition tu beratus-ratus tak apa bayar. Jangan apa kita kata begitu lah dalam bab ngaji ni, biar anak kita boleh baca Quran. Mujur lah tu. Sebab Nabi kita bersabda, adibu awladakum ala thalasi khisal, didik anak kamu 3 perkara. Hubbu nabiyikum, pertama cintakan Nabi. Hubbu ahli baiti, cintakan keluarga Nabi. Wa qira'atul Quran, dan pandai membaca Al-Quran. Ajar anak kita supaya pandai baca Quran. Kenapa? Fa inna hamalatal Qur'ani fi dhillillah yaumil qiyamah. Kerana mereka yang menghafal ataupun membaca Al-Quran, menanggung Al-Quran, berada di bawah lindungan Allah pada hari kiamat. Yauma la dhilla illa dhilluh, pada hari tiada teduhan melainkan teduhannya, bersama ma'anbiya'i wa asfiya'i, bersama dengan para nabi dan juga para asfiya, hamba Allah yang suci. Rawahu Tabrani. Nabi suruh. Dan soalan yang ke-7, adakah anda, wahai para bapa dan ibu, sentiasa memerhatikan pergerakan hati bila mula mereka balik pada waktu petang? Kita perhati tak pergerakan anak-anak kita, terutama mak raja ni. Kita perhati dia, biar tak usah pandai lah.
Aku beri mu sekutin untuk mu nak buat apa buat dia. Nak klik bila ikut mu. Itu bodoh anak tu. Dan Nabi suruh kita perhatikan anak kita dengan siapa dia berkawan. Kalau dia berkawan dengan kaki masjid, kaki balason, cuba masa depan. Tapi kalau berkawan dengan mak rempit ke, mak apa, mak pifudo ke, gelap masa depan. Gelap masa depan. Kata Nabi SAW bersabda, Al-mar'u ala dini khalilin falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu mengikut agama kawan dia, maka lihatlah dengan siapa anak kau berkawan. Tengok. Waktu saya mengajar di Masjid Langgar satu ketika dahulu, saya mengajar buku Tarbiyatul Aulad, pendidikan anak-anak dalam Islam, karangan Syekh Abdullah Nasir Orban. Saya sebut hadis ni, saya baca hadis ni. Seseorang itu ikut perangai kawan dia. Lalu ada seorang pakcik, dia tanya saya, Ustaz, anak saya ini saya pusing, saya mimpi sana. Bapa, dia kata lepas habis SPM ni, dia duduk sign dia dengan orang yang pakai baju mego, dia kata. Saya kata baju mego dari mana? Tu hak uniform mego, ada topi mego. Kalau ada majlis besar-besar dia kontrol jalan-jalan raya, dia kawal jalan raya apa semua. Saya kata mego, ini amal ke pakcik? Oh ya, ini amal dia kata. Oh kalau ini amal, tak apa pakcik molek. Anak pakcik akan jujur insyaAllah kalau sign ni ini amal. Tahu ini amal apa? Tahu tak? Bagus. Ya Ustaz. Tak sedar ada dia yang bagus. Kalau apa yang sign ni bersama dengan Amirah ke, ada Amirah kat sini. Saya dengan Syekh Amirah ke, An-Nisa apa. Jujur anak kita. Yang terakhir, ini nak bagi lagi. Adakah anda, wahai para bapa dan para ibu, sentiasa menemani mereka tu anak-anak kita lah, pergi ke rumah Allah untuk mengisi fikiran mereka dengan ilmu Islam dan meninggikan roh mereka dengan ibadah, serta menyentuh hati mereka dengan peringatan? Ini kita tanya. Ada tak kita bawa anak-anak kita mari balasok, mari masjid bersama kita? Ya. Untuk apa? Di masjid, contoh mana dia ada pengajian, dia dapat ilmu, kan? Ataupun dia beribadah, semayang berjemaah bersama, baca Quran apa semua, baca Yasin sama, dia boleh ibadah. Dan kadang-kadang ada peringatan, ada tazkirah, ada ta'lim, dia dapat peringatan. Ada kita bawa lah anak-anak kita. Kadang-kadang ayah dah hebatnya, juruhnya. Anak dia tinggal di rumah dengan televisyen, dengan game, dengan apa. Jadi ayah je lah juruhnya. Anak tak juru, pasal apa? Tak dapat kelebihan-kelebihan ni. Sedangkan Nabi SAW bersabda, Majtama'a qawmun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ. Ini hadis ini rawahu Muslim. Tidaklah berhimpun satu kaum di sebuah rumah daripada rumah-rumah Allah, seperti kita buat pada ini. Mereka itu membaca kitabullah, baca ayat Quran seperti kita murah tadi, dan membincangkan kandungan kitabullah, ilmu-ilmu Allah yang terkandung dalam Al-Quran, seperti kita buat pada ini lah. Tidaklah berhimpun kaum itu di rumah Allah, mereka baca kitabullah, mengajar ilmu Allah, melainkan turun atas mereka yang hadir itu, kan kita sekarang ni lah, turun apa? As-sakinah, Allah beri ketenangan. Wa ghashiyatuhumur rahmah,
meliputi akan mereka itu rahmat kasih sayang Allah, wa haffathumul malaikah, dan para malaikat mengurumuni mereka, wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah akan sebut nama-nama mereka yang hadir di sisi para malaikatnya. Cuba bayang, Pak, kalau kita boleh, kalau kita bawa anak kita mana ni, anak kita boleh juga ni. Sakinah dapat, rahmat dapat bersama dengan mereka. Allah pula sebut nama anak kita, Allah sebut nama kita, Allah sebut nama isteri kita, Allah sebut nama anak kita. InsyaAllah saya optimis kalau begitulah berlaku pada kita, juruh anak kita, InsyaAllah. Kalau tak berlakunya pasal apa? Kalau tak juruh pasal apa? Tak bawa anak, dia biar anak kita. Ingat masa kita muda-muda dulu, apa kita boleh mari masjid sekarang ni? Sebab ayah bawa kita, ayah kita bawa kita mari masjid, betul tak? Tapi kalau kita tak bawa anak mari masjid, siapa akan mewarisi kita nanti? Yang siapa yang akan memakmurkan masjid kalau tidak anak kita? Tak. Ini amal, ini alhamdulillah amal juga anak-anak muda tu. Komen dengar suara budak-budak tu menunjukkan kampung ni ataupun masjid ni masih lagi hidup suasana tarbiyah Islamiah, insya-Allah. Okey. Sampai soalan ni. Jangan balik berapa ya, berapa tidak. Itu kira balik, ingat balik. Berapa right, berapa pangkal. Kalau kita nak buat kesimpulan, sekiranya kita melaksanakan kesemua tanggungjawab tadi, right berapa? Ya berapa jawapan dia, maka bertahmidlah, memuji Allah, sebutlah Alhamdulillah atas kurniaan Allah, dan berdoalah supaya diberikan kekuatan dan istiqamah. Kalau semua jawapan yang ya belakang right semua, anak kita jauh, insyaAllah. Dan pujilah Allah, kerana Allah telah memberi kemudahan pada kita untuk mendidik anak kita dengan sempurna. Dan doa supaya kita boleh istiqamah. Teruskan. Tapi sekiranya jawapan sebaliknya, aku berlaku, tak buat berlaku, apa-apa atau banyak aku dari lain, maka dia kata tiada lagi jalan keluar di hadapan anda, wahai para bapa dan ibu. Sebab yang tanya jalan keluar ni kenapa? Sebab kita lah sebenarnya penyebab kepada kemusnahan anak-anak muda kita hari ini. Mak ayah, bapa anak-anak berpik, hidup gam, isak dadah. Kita tak ajar anak kita tak kawal anak kita tak didik anak kita dengan didikan Islam, tak ada bagi balasan, tak kontrol dia. Ya, anak kita tak semayang apa? Sebab kita tak didik daripada kecil. Sama kita, anak kita tak hormat orang tua, ya, kecek kasar, anak kita juga. Tak ada jalan keluar, melainkan kita melakukan disebut sini kecuali anda bertaubat terhadap segala kecuaian anda selama ini dengan taubat nasuha. Soalan dari doanya ada kena taubat nasuha. Ya, taubat sungguh-sungguh. Ya, taubat nasuha dia begini, dia taubat sungguh-sungguh, bukan taubat main-main. Taubat ada dua, ingat ya. Yang pertama taubat nasuha, yang kedua taubat apa dia? Pernah dengar? Ada yang kita sahur ni masih ni? Ada? Penawar hati ke tak ada? Ada? Tak ingat? Taubat nasuha tu taubat asmati. Taubat yang kedua taubat sambal belacan namanya. Masa dengar? Lepasnya dia pakai tak? Kalau ada pakai, biasalah. Kalau maulud kan dia pakai nasi, gula daging, kemudian ada ikan kering sikit lah, ikan kering dengan gula air tu, kemudian ada sambal belacan, pahala timur. Dia bayar. Lepas mas maya esok dia makan.
Nampak belajar, cucuk timur. Oh, sudah dia kata. Oh, dah. Tobat dah. Kau sih dah tobat. Sebut tobat. Tak apa dah. Minggu depan, awak ajak pula malu tempat lain. Ya, ataupun ngati. Ida waktu juga. Sama belajar juga. Jangan mau balik. Dulu tobat dah. Ada yang ngomong sekolah. Ada yang pakai tobat sahabat belajar. Ya, nyesal dah buat bodoh. Itu bukan tobat sebenar. Tobat sebenar ni ialah tobat nasuhah. Manakala anak-anak kita tu kita tak pernah tarbiyah dengan sempurna, bagi anak kita tunjuk di bawah ni kan. 5 hari. Klik-klik belakang. Kita boleh tahu lah. Ya. Mana orang tak sembahyang beg dan sembahyang. Orang tak tutup aurat molek. Raya. Ya. Mana orang sokong sekular, tidak sokong perjuangan Islam itu buah sokong Islam lah pelan-pelan ni. Boleh? Kena buayak kita. Kalau tak buayak, tak sempurna taubat kita. Dan taubat nasuhah. Ayah menyesal, ayah kisah dan ayah tak didik membaca Quran kawan, dan ayah kisah. Mok pada betul juga. Maka kita ngaji belakang panik. Sebab apa? Anda akan dipersoalkan nanti di hadapan Allah terhadap kelalaian anda pada hari yang tiada memberi guna harta yang banyak dan anak pinak yang ramai. Kita akan dipersoalkan tanggungjawab kita. Ya, kullukum di hari akhirat. Ya, di muslimin yang dirahmati Allah. Itu sebenarnya cara kita mentarbiyah anak-anak kita dengan apa dengan Serah balik. Kalau wakil-wakil tak sebab kita memerlukan keadilan dan apa. Jadi kita nak tuan. Nama tuan tu dia ada bagian mental. Okey, kalau dia ada sini, wakil tu nak pelanggan orang yang duduk. Okey. Jadi kita hadiah untuk cabutan untuk giliran ni. Tukang dan sebagainya. Jadi malam ni yang ada beberapa hadiah lagi ni. Okey. Jadi kita tengok dulu. Kita okey, 10 dulu. Jadi kita tahan dulu. Okey ya. Kita letak menyapa dulu. Kita tekanai nyapa. Kita nyapa dulu. Mula-mula akad dulu. Okey. Kita bagi kotak. Tak apa. Muat. Noai Ben Nasro. Mana? Air tak lagi. Okey, sabar asal lagi ni. Tapi hang ni boleh dia tak ada belanja, tapi hang ni kalau boleh kena. Okey, untuk yang terakhir ada ke tak? Ada anak pernah ke? Okey, orang betul ulu ni. Orang betul ulu. Orang betul ulu ada. Mari dah sini. Muhammad Zamri Muhammad Singh. Kampung Betahulu, Muhammad Zamri Muhammad Singh. Satu. Muhammad Zamri Muhammad Singh. Dua. Kaputala ni Samsia Muhammad Saleh. Kaputala. Samsia Muhammad Saleh. Kaputala. Dua. Samsia Muhammad Saleh. Kaputala. Tiga. Okey, dah ada. Dah.
Azimah binti tapi ya. Yang penting raja. Okey kata ni. Muhammad Faya. Kampung dia. Muhammad Faya. Kampung dia. Satu. Muhammad Faya. Dua. Muhammad Faya. Kampung dia. Tiga. Pasal ekor lah dia. Okey. Okey, majlis kampung AJK